Okay. Okay, so Kak Wani start dulu dengan okay, Kak Wani perkenalkan diri Kak Wani lah ya. Nama penuh Rawani binti Muhammad Razali. Okay, nama FB, IG semua Rawani Razali. FB, IG, YouTube Rawani Razali. Okay, jadi Kak Wani dan tim RSG, maknanya Kak Wani punya network dalam Forever Living. Okay, sangat berbesar hati menjemput Chairman's Bonus Manager Ustaz Ahmad Izzuddin untuk jadi special guest malam ini. Okay, dia Kak Wani dah lama dah kenal Ustaz Din ni tau, dah lama kenal secara jauh lah. Okay, pernah jumpa, pernah nampak depan-depan tapi tak berani nak tegur. Malu nak tegur. Jumpa pula, jumpa depan-depan tu masa tu dekat airport. Airport nak pergi ke nak balik rasanya nak balik daripada US masa tu. The Eagle Manager Phoenix. Okay, tapi syukur alhamdulillah sejak kita dah full online ni, kita dah pandai online, dah pandai Zoom kan. Jadi kita dapat peluang belajar direct dengan Ustaz Din lah dekat kelas-kelas BO International, okay. Jadi untuk minggu ni Kak Wani memang dah lama nak ajak Ustaz nak jadi guest speaker, special guest speaker, okay. And then nampak hari tu dekat tim Papa Berry, wah Ustaz bagi satu tajuk yang sangat tak boleh jadi. Ini kena panggil juga ni. Kan mula ada juga rasa ada juga rasa tak apalah nanti dululah macam tu kan. Tapi bila dah tengok tajuk Ustaz tu, okey Kak Wani dah tak boleh sabar dah. Jadi Kak Wani terus nak ajak juga Ustaz. Okey, sama-sama ni lah kan kita nak belajar benda yang sangat best daripada Ustaz lah. Okay, so dah pukul 9 Kak Wani nak perkenalkan special guest speaker kita malam ni. Okay, siapakah dia? Okay, CBM Chairman's Bonus Manager. Okay, Ustaz Ahmad Izzuddin atau kita biasa panggil Ustaz Din. Beliau adalah CBM Ustaz pertama yang untung RM1 juta. Okay, very very special. Okay, sebenarnya sudah 12 tahun Ustaz belajar Al-Quran dan Hadis di Madrasatul Quran Kuala Terengganu 12 tahun. Kemudian 10 tahun berkhidmat mengajar di madrasah. Tapi mulai tahun 2010 kualiti kerja Ustaz terjejas. Dahsyat akibat menderita sakit gout kronik. Biasa kan kita dengar orang lelaki sakit gout kan? Lelaki sakit gout sampai mengalir air mata tau. Keluar air mata jantan. Tapi tak tahulah Ustaz keluar air mata ke tak. Okey, tapi hampir putus asa ni. Dah semua ikhtiar belum menjadi. Hujung 2014 tak sengaja tercuba aloe vera gel dan omega 3, omega 9 Arctic Sea Forever Living. Okey, nampak ya 4 tahun Ustaz menanggung sakit. Alhamdulillah ikhtiar kali ini menjadi. Terus beliau nak jadi VIP di Forever Living. Okey, dan sebenarnya Ustaz langsung tak terfikir untuk berniaga. Pertama kali dengar marketing plan Forever Living sangat-sangat terkejut. Terus Ustaz buka kitab, rujuk guru untuk memastikan semuanya telus dan patuh syariah. Jadi alhamdulillah Ustaz sangat berpuas hati. Sekarang Ustaz Din dan isteri beliau Ustazah Ila terus belajar dan terus ikut ajaran daripada sistem BO International dan juga Forever Living Products, okay. And then daripada bonus RM7 pula, daripada bonus RM700 menaik dan sekarang sudah jadi setiap bulan alhamdulillah 5 angka. Pencapaian Ustaz Din di Forever sangat-sangat tinggi tau. Ustaz bolot semua insentif di Forever. Okay, bila kau ni sebut ni insentif ni, maknanya insentif ni dapat duit dan dapat jalan-jalan overseas percuma, honeymoon. Okay, yang kau ni sebut ni 4 kali Eagle Manager. Okay, negara mana kau ni tak ingat lah. Okay, 3 kali Chairman's Bonus Manager. Ni pun pergi luar negara. 4 kali Global Rally 1500cc. Ini bolot semua. Ni pencapaian yang tinggi-tinggi di Forever dan Forever to Drive level 2. Okay.
Tapi tak tahulah sekarang ya Ustaz kalau dah level 3, maaf saya tak check. Okey. Dan yang paling best daripada usaha dan kesungguhan Ustaz dan isteri sudah melahirkan lebih 30 pasang manager. Ya Allah, okey. RSG Alhamdulillah dah ada 10. Jadi kita panggil Ustaz yang ada proven track record 30 pasang manager. InsyaAllah lepas ni 30 lagi 20 orang lahir daripada RSG Okay, 6 pasang Forever to Drive, okay, 5 pasang Eagle Manager dan 2 pasang CBM. Mempunyai rangkaian yang sangat besar. Tengok, meremang bulu roma Kak Wani. Mempunyai rangkaian yang besar di Sabah, Sarawak, Singapura, Thailand dan Cambodia. Okay, yes, luar biasa. Okay, ya Allah. Jadi, bersyukur tak malam ni kita semua dapat jumpa Ustaz. Dan, okay, Ustaz, kita nak belajar dengan Ustaz ya, daripada seorang Ustaz pondok yang berjaya ubah kehidupan ramai orang, termasuk ramai Ustaz dan Ustazah melalui Aku, Dakwah dan Forever. Okay, kita jemput Ustaz. Okay, dah ready dah semua ni? Kalau dah ready cakap Alhamdulillah. Kita kena bersyukur dulu ni. Dapat Ustaz ni. Okay, cepat bagi banyak-banyak Alhamdulillah. Bersyukur kan? Alright, okay, so saya jemput Ustaz Ahmad Izzuddin. Dipersilakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pagi. Masya-Allah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama mengeratkan silaturahim. Masya Allah. Okey. Dan saya sebelum tu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Wani kita. Kan? Lebih mesra dipanggil Kak Wani. Kan? Masya Allah. Okey, kerana menjemput saya yang tidak ada apa-apa sebenarnya. Okey. Yang hebatnya adalah Forever sebenarnya kan. Kita tumpang kehebatan Forever dengan izin Allah Subhanahu wa taala kan. Masya Allah. Okey, dan saya ucapkan selamat datang, terima kasih semua yang hadir, lebih 60 orang. Masya Allah, ni tim yang hebat ni. Masya Allah, tim Kak Rawani memang sangat-sangat hebat. Dengan pencapaian beliau walaupun baru dalam Forever, tapi Masya Allah kan, menjadi sumber inspirasi kepada kita walaupun saya ni tak lama sangat dalam Forever kan, baru masuk tahun ke-6 kan. Tapi dengan penangan orang baru macam Kak Awani kan, dan dia punya geng, Masya Allah kan, sangat-sangat hebat. Walaupun baru tapi boleh berjaya di Forever. Itulah Forever. Itulah Forever. Siapa sahaja kita kan, kita yakin diri kita boleh berjaya. Yakin bila kita berada di platform yang betul, di pentas Forever, Masya Allah, produknya bagus kan, marketingnya 100% patuh syariah kan, dengan tim yang saling bantu-membantu kan, support kan, and kata apa, memberi semangat di antara satu sama lain. Walaupun sideline kan, tapi kita tidak ada rasa dengki, iri hati kan antara satu sama lain. Ya, kita sentiasa bangga dengan pencapaian siapa sahaja FBO kita. Nampak tak? Walaupun tim lain tapi kita rasa sangat-sangat bangga dan kita ucap tahniah kepada mereka yang mendapat pencapaian di Forever. Masya Allah. Itu adalah satu suasana sebenarnya bagi saya adalah suasana yang baru. Nampak tak?
harga menghargai di antara satu sama lain kan, ucap tahniah, terima kasih, betul tak dalam grup kan? Masya Allah kan, sentiasa bagi semangat, sentiasa orang kata apa, bagi sokongan, support antara satu sama lain. Ni kadang-kadang kat luar kita tak jumpa kan. Kat luar, kawan-kawan rapat kat luar pun kita tak jumpa benda ni kan. Betul kan, ini yang nilai yang hebat yang ada dalam Forever. Sebenarnya nilai-nilai yang kita dapat belajar dalam Forever ni semuanya adalah nilai-nilai yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam. Nampak tak? Cuma kita sahaja yang kadang-kadang orang kata apa, tak amalkan ataupun anggap benda tu tak ambil berat, kita kata kan. Tapi bila kita tengok yang menjadikan kita sangat takjub bila kita masuk dalam Forever ni, circle kita mula-mulalah masa saya masuk ramai leader-leader daripada bangsa Cina kan. Tetapi nilai-nilai yang mereka bawa tu semuanya adalah akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena ikut, yang kita kena tiru. Sebab benda tu belum ada dalam diri kita, maka walaupun siapa saja yang ajar kebaikan, maka kita kena ikut. Nampak tak? Sebab apa? Nilai-nilai murni yang ada dalam agama, mereka telah amalkan, mereka telah bawa dalam kehidupan mereka, mereka telah laksanakan dalam bisnes mereka kan, menyebabkan Allah suka dengan mereka kan, dan Allah bagi mereka kejayaan. Nampak tak? Dan kita kena sentiasa doa untuk mereka supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kasih sayang pada mereka dan beri hidayat dan bagi kebaikan sebesar-besarnya di dunia dan di akhirat. Okey? Masya Allah. Jadi topik malam ni sebenarnya kan, apa tajuk dia tu? Aku, dakwah dan Forever. Bukan tajuk yang saya bagi sebenarnya. Itu tajuk Papa Berry yang buat. Kan? Papa Berry ni memang hebat orang dia. Masya Allah. Tajuk dibagi pun Masya Allah kan. Luar biasa. Okey. Jadi mungkinlah sebab dalam tim dia ramai ustaz-ustaz juga yang baru lahir kan. Ada yang manager, ramai yang dah manager, dan ada yang dah F2D, dan sekarang ustaz-ustaz dalam grup dia pun tengah fight untuk capai CBM tahun ni. Masya Allah. Okey, dan saya rasa dalam tim Kak Rawani pun kan ada kan yang tengah fight CBM kan. Asatizah pun ada kan dalam grup ni kan. Ada. Tapi belum ada ustaz belum masa. InsyaAllah akan datang. Coming. InsyaAllah pasti akan datang. Masya Allah. Cuma kita kena rajin kongsi kan, kebaikan Forever. Masya Allah. Okey, dalam ni mungkin ramai yang tak pernah jumpa kan, tapi kita selalu jumpa di mana? Di Zoom kelas Alam Maya. Masya Allah. InsyaAllah kalau ada kesempatan ataupun HQ ada buat event ke, success day ke kan, InsyaAllah kita boleh jumpa satu hari nanti, InsyaAllah. Okey. Mungkin sini ada orang baru. Ada orang baru tak? Yang masih orang panggil apa? PC. Ahli biasa ada tak? Cuba bagi. Ahli biasa bagi PC, tulis PC. Ada tak? Nak tengok. Okey. Tak ada semua yang dah jadi VIP semua ni kan. AS bagi AS. Cuba tulis dalam ruangan chat. AS. Assistant Supervisor. Ada tak? Ui, dahsyat tingkat Wani ni. Kan? Oh, ada. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ramai Masya Allah. Tahniah. Anda semua sangat beruntung. Anda adalah orang yang sangat bertuah. Kenapa? Kerana terpilih untuk bersama-sama dalam Business Forever. Sebenarnya dalam Forever ni, kita sebenarnya bukannya hanya berniaga. Walaupun berniaga itu sangat dianjurkan, sangat digalakkan dalam Islam. Kan? Nampak tak? Tapi sebenarnya kita datang Forever bukan hanya untuk berniaga, tetapi ada benda yang sangat-sangat besar lagi di dalam Business Forever. Khususnya dalam network marketing ataupun kita panggil MLM ni. Kita nak bantu orang lain sama-sama berjaya macam kita.
Ini saya rasa tidak ada dalam perniagaan lain. Kan? Perniagaan lain kat luar kan? Saling apa? Orang panggil apa? Nak jatuh menjatuhkan, betul tak? Tapi di Forever tidak. Kita mahu semua orang berjaya. Dalam platform yang sama, dalam Forever, kan, walaupun ramai orang, siapa sahaja kita nak, mereka semua berjaya. Itu uniknya dalam Forever. Nampak tak? Walaupun apa, kita datang sini sebenarnya adalah untuk cari apa? Cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal juga adalah perintah Allah. Kasbul halal fariidatun likulli mu'min wa mu'minatin. Mencari rezeki yang halal itu adalah kefarduan. Masya-Allah kan? Sebab apa? Mencari nafkah, tak kira lah suami ke isteri ke, siapa yang Allah SWT bagi kesempatan, okey, untuk kita sama-sama berganding bahu mencari rezeki, maka kita buat, kerana dia sangat terpuji di sisi agama Islam. Okey. Dan dia juga adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi daripada umur 8 tahun dah terlibat dengan perniagaan. Okey? Nampak tak? Dan Nabi adalah seorang peniaga yang berjaya, usahawan yang berjaya. Nabi dah untung juta-juta sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul lagi. Kan? Nabi dah jutawan. Nampak tak? Nabi dah berniaga. Dah orang kata apa? Berniaga keluar kota Mekah. Nampak tak? Nabi punya bisnes luas. Dan Nabi SAW berkahwin dengan siapa? Bukan orang biasa-biasa. Jutawan. Wanita jutawan, bangsawan, hartawan. Masya Allah. Kalau kita hari ni ingat senang-senang ke? Nak kahwin dengan seorang wanita yang hartawan, jutawan, bangsawan. Kan? Masya Allah. Berapa? Dikatakan, diceritakan mahar ataupun mas kahwin yang Nabi SAW semasa berkahwin dengan Khadijah dah 20 juta. Kita mampu ke? Kita kata Nabi miskin ke? Bahasa orang sekarang, kau ada? Kan, itu pun nak cakap besar lagi. Nabi SAW dah kaya. Nampak tak? Nabi SAW apabila dilantik menjadi Rasul, Nabi SAW berbelanja dengan duit yang untung daripada dia berniaga sebelum menjadi Nabi lagi. Nampak tak? Masya Allah. Kan? Jadi dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan, innallaha yuhibbu abdan taqiyan ghaniyan khafiyan atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT sangat mengasihi kepada hamba yang bertakwa, yang kaya dan juga menyembunyikan kebaikannya. Nampak kan? Jangan kita anggap miskin tu, dia lebih Islam sebab dia miskin. Tidak. Okey? Agama Islam menganjurkan umatnya supaya kaya dan membelanjakan harta di jalan Allah. Kita kaya bukan ni kita nak kumpul harta di dunia. Kita kaya sebab kita nak bawa harta kita sama-sama ke akhirat. Nampak tak? Okey, kita nak guna harta kita adalah untuk bantu agama Allah, untuk sebarkan agama Allah. Nampak tak? Untuk hidupkan agama, untuk bantu madrasah-madrasah, untuk bantu surau, untuk dirikan masjid dan sebagainya, bantu anak-anak yatim. Nampak tak? Jadi kalau kita ada kekayaan, ada harta, Masya Allah. Kan? Baru kita boleh buat macam-macam. Nampak tak? Sebab tu dalam Al-Quran selalu sebut tentang apa? Infak. Kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nampak tak? Daripada apa rezeki yang kami kurniakan kepada kamu, maka infakkan di jalan Allah. Kan? Untuk keluarga, untuk isteri, untuk anak-anak, untuk keluarga, ibu bapa, semua dijadikan sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jadi orang kaya ni sebenarnya sangat untung. Cuba anda bayangkan, yang hadir pada malam ni semua jutawan. Semua ditakdirkan jadi jutawan. Amin, amin. Rasa-rasa
Kan duit yang kita sepatut keluarkan untuk bayar zakat, kan kita akan, nampak tak? Kita akan keluarkan duit untuk bayar zakat, kita bantu madrasah, masjid, masya-Allah. Kan? Sebenarnya impian untuk jadi jutawan ni benda kecil je, jangan rasa benda besar sangat. Saya dulu anggap jutawan tu satu benda yang Allahu Akbar, kan? Sampai mati aku tak dapat ni, kan? Sebab CJ tak ada, kan? Sekolah pun tak tinggi, kan? CJ tak ada, SPM tak ada, semua tak ada, kan? Jadi kita anggap nak jadi jutawan tu susahnya. Jangan rasa susah, kan? Sebab dunia ni di sisi Allah, masya-Allah, diibaratkan tidak tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Setakat jutawan di sisi Allah tidak ada masalah kalau nak bagi. Cuma kita ni betul-betul kita nak tak? Allah boleh bagi bila-bila masa. Cuma adakah kita betul-betul nak? Nampak tak? Jadi bila saya alhamdulillah, kan, di platform Forever kita buat sungguh-sungguh, kan. Kita ikut apa yang upline kita ajar. Nampak tak? Jadi kita pun tak sangka selepas 5 tahun alhamdulillah kita dengan modal RM90, kan. Tetapi hari ni setelah 5 tahun kita dapat untung balik 1 juta. Dulu kita ingat betul ke boleh jadi jutawan buat MLM ni? Tapi bila kita sendiri dah dapat benda tu, nikmat Allah bagi, maka dia akan jadi apa? Kita akan jadi lebih yakin dan kita rasa sangat-sangat bersemangat setiap hari untuk bantu orang lain juga untuk jadi jutawan. Nampak tak? Jadi kita jangan anggap dunia ni satu benda yang sangat-sangat orang kata peteruk sangat. Lepas tu kita doa, jangan kita doa setiap hari pada Allah SWT supaya jangan jadi dunia ni satu benda yang sangat berat yang kita nak fikir sangat untuk dunia ni. Nak dapat hakikat ni, buat Forever sungguh-sungguh. Nak dapat hakikat yang kita ni jangan bagi masa banyak sangat untuk dunia, fikir pasal makan, fikir pasal duit, kan, terlampau kuat sangat, kan, sampai melupakan akhirat, maka buat Forever sungguh-sungguh. Sebab rezeki dalam Forever ni Allah bagi, masya-Allah, luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Masya-Allah. Okey? 5 angka, 4 angka dalam Forever tu biasa je. Kerja pun tak teruk sangat berbanding kalau kata buat Forever ni cinta dunia ke? Kita tengok masa kita dengan masa dia, siapa lebih buat kerja untuk dunia. Dia keluar pagi pukul 8, pukul 9 dah kena, kan, masuk pejabat, pergi tempat kerja dan sebagainya, balik nanti pukul 6, pukul 7. Tengok, 8 jam dia bagi untuk dunia. Tapi kalau kita buat Forever sungguh-sungguh, buat betul-betul setahun 2 tahun, insya-Allah, kan, kita boleh dapat income yang sangat luar biasa. Kan? Cuma follow betul-betul, follow rapat-rapat upline. InsyaAllah kita dapat ubah hidup kita. Dunia kita duduk kat tangan, tidak lagi duduk dalam hati. Okey? Nampak tak? Dunia ni kita hanya pegang kat tangan je. Dalam hati ni kita agama, dalam hati ni kita nak akhirat, cinta Allah, cinta Rasul. Dunia ni letak kat tangan je. Bila kita tak kejar sangat dunia, dunia yang kejar kita. Malang bagi orang yang sentiasa setiap hari kejar dunia, sampai mati dunia pun tak datang pada dia. Dunia lari macam bayang, kejar bayang sendiri. Nampak tak? Tapi kita berada dalam platform yang betul, okey? Dunia yang cari kita. Dunia yang kejar kita. Kita tak mencari rezeki, tapi rezeki yang cari kita. Tapi dengan cara yang betul lah. Apa yang kita dapat dalam Forever inilah sebenarnya. Berbanding dengan kerja dulu, nampak tak? Nak cari rezeki sikit dapat, bukan banyak pun. 1,000 tapi kerja bukan main teruk. Nampak tak? Tapi sekarang ni Forever, setelah kita berusaha sungguh-sungguh, ikut apa landasan yang betul, kan? Kita punya sistem yang Datuk dah buat, nampak tak? Kita buat 2 tahun, 3 tahun, buat sungguh-sungguh, insya-Allah tiap-tiap bulan 5 angka. Kan? Macam kita punya Kak Rawani dah berapa dah? 30,000, 40,000, 50,000 sebulan. Allahu Akbar. Lebih pada yang dia kerja apa? Kerja apa dulu? Engineer, arkitek. Kan? Masya-Allah, arkitek. Masya-Allah. Subhanallah, engineer. Masya-Allah. Engineer, oil and gas engineer. Nampak tak? Tapi kerja tak teruk macam dulu, kan? Tak terikat. Sebenarnya kita buat Forever, kita nak dapat apa? 5 kebebasan. Ini maksud kita buat Forever. Pertama kita dapat kebebasan masa,
kebebasan kewangan, okey, kebebasan maksudnya mengamalkan makanan sunnah, menjaga kesihatan, nampak tak? Bebas berkongsi apa produk yang baik, berkongsi peluang yang baik dan bebas daripada kita mengharap pada makhluk. Ini kebebasan yang benar kita nak dapat di Forever. Nampak tak? Masya Allah. Okey, anda semua yang hadir pada malam ni sangat-sangat beruntung. Okey, ini adalah satu nikmat yang Allah SWT bagi yang kita kena jaga. Ini adalah amanah, tanggungjawab Allah SWT bagi. Kita kena buat sungguh-sungguh, buat sampai jadi. Jangan main-main tengah jalan, berhenti tengah jalan ataupun stop. Jangan. Nampak tak? Setiap kejayaan itu bermula dengan mencuba dan juga mesti ada cabaran. Mesti ada cabaran. Cabaran akan datang. Okey, sebab kita nak tukar diri kita daripada yang biasa-biasa kepada luar biasa, takkan dalam masa sebulan, 2 bulan. Nampak tak? Terus jadi jutawan, jangan, kan? Ambil masa. Okey, masa itu akan menjadikan kita lebih mahir. Nampak tak? Ilmu kita akan bertambah. Okey, masa ni sebenarnya adalah untuk kita menambah ilmu kita. Kalau tiba-tiba 2 bulan je kita jadi jutawan, 2 bulan kita dapat rangkaian yang luas, yang besar, macam mana kita nak handle? Kan? Apa pun kita tak tahu. Nampak tak? Jadi dia akan merosakkan diri kita. Sebab tu, Allah bagi pada kita, yakinlah setiap apa yang kita doa, yakin Allah akan bagi. Ud'uni astajib lakum. Allah SWT beritahu dalam Al-Quran. Okay? Doalah, mintalah pada aku akan makbulkan, aku akan kurniakan, aku akan bagi segala apa yang kamu minta. Tapi Allah lebih Allah lebih pandai, Allah lebih cerdik, Allah lebih mengetahui bila masa yang tepat untuk bagi pada kita. Tu dia. Okey? Itu hebatnya bila kita sebagai seorang Islam, okey, kita buat bisnes, masya-Allah banyak kita dah belajar di sini sebenarnya. Okey? Itu rasa mukadimah kot. Kak Ani, mukadimah ke tu? Astagfirullah. Mukadimah ya Allah. Ada lagi best lepas ni. Allahu akbar. Mungkin Kak Wani nak tanya apa-apa, insya-Allah kita boleh kongsi. Sebab saya tak pandai nak mengajar sebenarnya. Di sini saya untuk kongsi saja, kongsi pengalaman, kan? Kongsi pengalaman. Masya-Allah. Mungkin sahabat-sahabat kita boleh dapat tip-tip dan sebagainya. Masya-Allah. Okey. Ada satu soalan Ustaz. Satu je. Kebanyakan kita punya team members kan, kita punya downlines ni, mereka ada rasa takut. Takut nak berniaga Forever ni. Walaupun dah tahu GEP, dah tahu betapa bagusnya Forever ni kan. Tapi mereka ada rasa takut tu. Nak fight manager pun rasa takut. Nak fight 50cc dah takut. Nak fight 10cc rasa takut. Itulah perasaan takut tu banyak sangat. Lagi nak suruh fight CBM kan. Ada takut. Macam mana nak overcome takut tu? Takut Masya-Allah, masya-Allah. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut. Kita buat benda baik, kita kena yakin apa yang kita buat. Nampak tak? Nak buang perasaan takut, malu, segan, malas, kan? Kita kena clear apa yang kita buat ni. Adakah benda ni benda yang tak betul? Adakah benda ni dosa? Adakah benda ni maksiat? Nampak? Kalau benda ni betul-betul, terang-terang, jelas-jelas, benda ni lah benda yang baik, masya-Allah, kenapa kita tak buat? Jangan takut. Kita mula dulu, insya-Allah, kan? Kita kata kita nak capai apa? Nak capai manager. Terus insya-Allah tanya kita punya upline. Kadang-kadang kita nak capai satu-satu target, tapi upline tak tahu. Jadi upline tak boleh nak tunjuk jalan kan? Macam kita nak capai CBM, nak capai Eagle Manager, nak capai F2D, nak capai manager, tapi senyap. Sebab tu jadi takut. Sebab nak capai benda-benda ni semua senang. Senang. Saya capai manager, saya tak perasan bila saya capai manager. Sebab oleh kerana terlampau excited, kan? Terlampau kata seronok sangat buat Forever, kan? Apalah yang call kita, tahniah Ustaz manager. Bila pula manager? Sebab awal bulan baru naik assistant manager. Tiba-tiba akhir bulan, kan? Apalah yang call, Ustaz, tahniah manager. Nampak tak? Sebab apa benda tu jadi susah? Sebab apa benda tu kita jadi takut? Sebab kita
kita ingat kita buat seorang-seorang. Sebab kita ingat kita buat seorang-seorang. Kan? Sebab kita ingat kita buat ni dengan daya kita, dengan kekuatan kita, dengan kerja kita. Kan? Sebab tu benda tu kita akan rasa takut. Tapi kalau kita buat dengan bantuan Allah, kita buat dengan bantuan upline, insya-Allah benda tu jadi senang. Benda tu jadi senang. Nak fight apa tak beritahu pada upline. Upline, saya nak fight tahun ni, saya nak fight F2D. Kan? F2D, gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 kan? Nak capai F2D, bagi tahu upline. Macam kita punya sifu kan selalu buat apa tamsilan, kalau kita lemas dalam sungai kan, kita lemah dalam sungai, ada orang lalu lalang tepi sungai, dia tak akan bantu kita kalau kita tak jerit, help, angkat tangan, tolong saya lemas kan, tak ada orang yang nak bantu kita. Siapa kita diam tutup mulut, lepas tu karam. Nampak tak? Lemas. Tapi bila kita lemah, kita angkat tangan, tolong. Orang yang ada sekeliling kita akan tolong kita. Kan? Akan bantu kita, akan selamatkan kita. Macam tu juga dalam business forever. Nampak tak? Sekiranya kita down ke, kita rasa macam mana? Putus asa, hilang semangat. Okey? Down dan sebagainya. Terus call upline, beritahu upline. Jangan malu, upline sentiasa dengar. Upline sentiasa nak bantu kita. Nampak tak? Itulah kata apa? Untungnya kita ada upline. Nampak tak? Itulah hikmahnya Allah bagi kita upline untuk bantu kita. Jangan anggap upline ni menyusahkan kita. Apa ni upline tiap-tiap bulan suruh aku buat 5 sisi, dia nak kaya lah tu. Jangan niat macam tu. Kan? Kalau kita niat macam tu, kita telah rosakkan bisnes kita. Sebab tu forever dia tak panggil kita agent, pengedar, tapi dia panggil FBO. Forever Business Owner. Tak kira siapa anda adalah business owner. Nampak? Perniagaan sendiri. Jadi anda kena tahu, kena selamatkan, kena orang kata apa, tingkatkan, majukan anda punya bisnes. Nampak tak? Jadi upline ni sebagai orang yang datang untuk perkenalkan kepada kita, ini ada satu bisnes kan, dan dia akan bantu kita bila kita dalam keadaan kita nak minta panduan, nasihat, merujuk pada upline. Jangan kita sia-siakan upline kita. Nampak tak? Nampak tak? Jadi jangan kita buat satu-satu benda kerana upline. Kita buatlah untuk diri kita. Upline ni Allah hantarlah sebagai untuk pemudah cara kita. Kan? Akan ajar. Sebab upline ada pengalaman. Jadi upline akan beritahu, nak capai apa manager? You buat sekian-sekian, buat sekian-sekian. Nak capai F2D, okey macam ni, kena buat gerak kerja macam ni. Kena lahirkan 5 line, 5 leader dan sebagainya. Kan? Kak Rawani ni dia pakar. Pakar apa? Pakar apa? Pelan benih. Pakar pelan benih. Masya-Allah kan? Seed plan. Dia pandai. Dia engineer, bukan oil and gas saja, tapi engineer forever juga. Kan? Rugi kalau kita tak tanya ilmu yang ada pada dia. Masya-Allah kan? Jadi anda semua sangat-sangat beruntung kan dapat satu upline yang mahukan anda berjaya, yang sangat-sangat committed, sangat-sangat orang kata apa, bersungguh-sungguh nak tengok semua downline rangkaian dia berjaya. Masya-Allah. Okey? Jadi jangan takut. So apa kita takut, macam saya beritahu tadi, kita tak nampak jalan. Nampak tak? Saya pernah berlaku, ini saya cerita saya punya pengalaman. Sebab anda semua beruntung sebab upline anda semua adalah orang Islam kan. Semua Muslim upline anda. Upline saya ni non Muslim kan, Chinese kan. Masya-Allah kan. Jadi kita biasa mula-mula start kan, kita buat bulan pertama, bulan kedua kita buat sungguh-sungguh, naik supervisor. Lepas tu bulan ketiga kita jadi macam apa? Macam stuck tau. Tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak fikir kan? Kan tak boleh nak fikir dah. Siapa aku nak jumpa? Semua kawan-kawan aku dah jumpa. Adik-beradik semua dah jumpa, family semua dah jumpa. Siapa kau nak jumpa ni? Masa tu kita akan rasa, orang kata apa? Semua rasa benda ni, saya rasa mula-mula kan. Sebab tu lepas tu apa yang saya buat? Saya call upline. Siapa? Michelle. Michelle. Kan upline saya Michelle. Saya call dia. Saya kata, Michelle, Simo, saya ni rasa-rasa betul-betul blur ataupun dah stuck, tak boleh nak buat apa dah. Kan? Rasa macam dah tak boleh nak fikir dah.
Sebab kita terlampau sayang forever, kita terlampau seronok buat forever kan, sampai kita dah orang kata apa, over tak boleh nak fikir dah kan. Sebab pengalaman kita baru 2-3 bulan kan. Jadi apa yang upline saya beritahu, saya ingat sebab masa tu nak buat 5 sisi. 5 sisi ni taklah susah sangat, tapi jangan rasa senang sangat kan. Dia tak susah dan tak mudah. Okey? Kena buat 5 sisi. Pening kepala nak buat 5 sisi dulu. Nampak tak? Jadi saya nak buat macam mana ni nak settlekan 5 sisi. Saya call Michelle, saya ingat Michelle nak bagi tip macam mana ke kan. Nak belanja sisi ke. Kononnya kan. Nak bagi duit ke. Kan. Tapi tahu tak apa yang Michelle beritahu? Dia kata, sekarang Ustaz ada kat mana? Saya kata saya sedang drive. Baru lepas hantar Ila ke madrasah. Sebab Ila masih mengajar lagi madrasah. Okey. Saya kata saya tengah drive balik daripada hantar Ila ke madrasah. Apa si Mu beritahu? Dia kata, Ustaz berhenti di kedai kopi yang pertama Ustaz jumpa. Nampak tak? Kita tengok kereta, dia kata jumpa je kedai kopi berhenti. Oi, kan? Macam tu pula. Okey, tak apa. Kita ni kan, punyalah nak apa? Nak ikut kan, nak ikut pada upline. Jadi saya jumpa satu kedai. Padahal kedai tu saya jarang berhenti pun. Tapi oleh kerana itulah kedai pertama, saya berhenti. Okey. Dia kata Ustaz turun, okey, duduk, cari meja, masa tu sebelum Covid lagi lah kan. Sebelum PKP sebagainya. Okey. Cari satu meja, duduk dan senyum pada semua orang dalam kedai. Kan dia kata macam tu. Senyum, semua dalam kedai kita senyum. Ustaz senyum. Lepas tu Ustaz order Milo kosong. Sampai order pun dia suruh kita order Milo kosong. Sebab dia tahu saya suka minum Milo kan. Upline saya ni memang sangat jagalah kan, takut kalau nak makan depan dia kan. Okey. Jadi dia kata Ustaz order Milo kosong. Saya kata apa benda dia ni ajar aku ni kan. Kan? Aku nak buat 5 sisi. Ni dia suruh aku berhenti kedai kopi kan. Senyum pada semua orang, order Milo kosong pula. Kata benda apa, tapi tak apalah. Kan kita niat belajar. Jadi bila saya buat apa yang dia beritahu tu, saya duduk, saya senyum dalam kedai kan. Lepas tu saya order Milo kosong. Tengah minum tu, rupa-rupanya dia nak bagi kita hilang serabut tau. Dia beritahu tu benda simple, nak bagi kita hilang serabut-serabut tu. Kita duduk relax, senyum, okay, minum air Milo kosong. Wah, sedap kan. Lepas tu hilang serabut, barulah terbuka kita punya yang bersimpul-simpul dalam kepala ni. Kita baru tahu, aku punya downline kan ramai, aku punya customer kan ramai, kenapa tak servis kan. Benda tu simple je, 3S je. Tapi kadang-kadang bila sampai satu keadaan kita dah, orang kata dah serabut ni, kita tak sempat, tak ada nak mikir. Tapi bila kita duduk tu, otak kita pun dah tenang. Nampak tak? Dah tenang, barulah kan kita nampak sebenarnya perjalanan forever ni. Kita perlu ada servis kan. Servis customer, klien kita kan. Hari ke-3, hari ke-7, hari ke-21 kan. Ni kan semua dah diajar. Cuma benda tu ada. Tapi oleh kerana waktu kita serabut, kita tak ada. Itu pentingnya upline masa tu kan. Dia bagi kita tenang dulu. Dia bagi kita relax, tenang. Sebenarnya kita dah tahu kan benda-benda tu 3S sebagainya, servis kita tahu. Tapi dalam satu-satu ketika kita dah tak boleh nak berfikir kan. Jadi beritahu macam tu, alhamdulillah settle 5 sisi. Kita beritahu customer, okey, ni produk dah kan, produk ni dah dah habis kan, nak order tak. Jadi kita servis kan, yang dah makan tu. Jadi itu adalah pada bulan yang ketiga. Sebab kita tak pandai lagi, banyak benda yang kita masih baru belajar. Sebab saya pun bukan datang dalam bidang bisnes, nampak tak? Saya betul-betul daripada kecil sampai habis belajar di madrasah. Lepas tu sambung lagi mengajar di madrasah 10 tahun. Nampak? Kita tak tahu, tak ambil hal pun tentang berniaga. Nampak? Dan Forever adalah bisnes pertama saya buat alhamdulillah sampai ke hari ini. Tu.
Nampak tak? Jangan takut Jangan takut. Tanya upline. Upline akan tunjuk. Macam ni. Okey, nak capai apa? Eager manager macam ni insya-Allah. Okey, hilang takut. Sebab kita ada upline, nampak tak? Kita doa, nampak tak? Okey. Masya-Allah. Apa lagi soalannya Kak Wani? Okey, Ustaz, saya ada lagi satu soalan. Ada satu hadis yang mengatakan berniaga itu adalah 9/10 daripada punca rezeki adalah berniaga. And then dijumpai yang hadis tu dia sanad dia dhaif macam tu. Jadi macam mana kita nak terangkan dekat orang, nak bagi orang yakin dengan hadis tu supaya boleh buat orang nak berniaga? Okey. Bagus soalan tu. Okey. Dia hadis yang menyebutkan berkenaan dengan 9/10 rezeki dalam berniaga kan. Tis'atu a'syar ar-rizqi fit tijarah. Okey. Dan ada hadis lagi alaikum bit tijarah. Okey. Fa inna fiha tis'atu a'syarin ar-rizqi. Okey. Hadis ni dia ada beberapa sahabat yang riwayat. Ada beberapa riwayat. Okey, ada riwayat yang hadisnya dhaif. Sanad-sanadnya dhaif. Okey. Sekarang ni hadis dhaif, adakah kita tak boleh beramal dengannya? Nampak tak? Hadis dhaif dia adalah hadis Nabi SAW. Yang dhaif adalah perawi yang menyampaikan hadis tu. Tapi hadis tu datang daripada Nabi SAW. Cuma kita jangan guna hadis dhaif untuk hukum hakam. Untuk apa? Untuk kita nak berhujah, berbahas dalam masalah akidah ataupun masalah ibadat. Tak boleh. Nampak? Tapi hadis-hadis dhaif boleh dipakai dalam masalah amalan ataupun kelebihan, fadilat. Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kata hadis tu dhaif masih boleh guna lagi sebab dalam hadis 9/10 rezeki dalam perniagaan, apa masalah dia? Apa masalah dia? Kan? Dia adalah satu targhib untuk menjadi umat ini berniaga. Nampak tak? Dan tidak ada masalah kita nak guna hadis dhaif dalam bab ni. Saya tak kata dalam bab apa? Dalam bab hukum hakam, dalam bab akidah, dalam bab ibadat, ni tak boleh. Kan? Tak boleh jadi hujah. Tapi dalam bab amalan dan juga fadilat, hadis dhaif boleh pakai. Itu satu jawapan saja. Jawapan yang kedua, ada beberapa riwayat, okey, ada yang mengatakan dhaif dan ada satu riwayat makna yang sama adalah sahih. Hadis sahih. Jadi kalau dua hadis dhaif, satu hadis yang sahih, nampak tak? Jadi tak ada masalah. Kita pakai yang sahih. Ada tiga. Satu dhaif, yang kedua dhaif, yang ketiga sahih. Tak payah tengok dua ni, tengok yang ketiga. Tengok yang sahih. Hilang masalah. Selesai masalah. Kan yang tengok yang dhaif tu kenapa? Sama juga dengan hadis aloe vera pun. Ada yang hadis aloe vera yang dhaif, dia punya sanad. Tapi ada yang sahih. Tak payah tengok yang dhaif, tengok yang sahih. Habis cerita. Tak buang masa kita bahas pasal yang dhaif, sedangkan ada hadis yang makna yang sama datang dalam hadis sahih. Nampak tak? Dia tidak ada masalah. Kan? Dia tidak melibatkan akidah dan tidak melibatkan ibadat. Nampak tak? Okey. Jadi hadis yang mengatakan 9/10 rezeki dalam perniagaan itu boleh kita pakai, tidak ada masalah. Kan menyebabkan orang Islam dia lebih fokus pada berniaga daripada bekerja. Nampak tak? Saya dulu pun saya tak suka berniaga. Tak suka sebab saya tahu berniaga ni malu, kena jumpa orang, kan? Kena bercakap ataupun kena nak berniaga kena jumpa orang, nampak tak? Kena jual barang, malu. Bagi saya malu dulu. Tapi bila saya mula buat forever, masya-Allah. Kalau saya tak ubah, kalau saya masih malu lagi, saya tak dapat ubahlah apa yang saya dapat pada hari ni. Saya takkan dapat apa yang saya dapat hari ni kalau masih malu lagi, kan? Nampak tak? Jadi dengan hadis ni, masya-Allah, kita yakin betul-betul kita buat
Masya Allah, dia ubah kita punya kehidupan. Daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Betul, saya dulu malu. Malu nak buat bisnes, ya Allah, malu sangat. Saya ingat lagi, saya dulu masa belajar, saya punya madrasah, saya punya kelas ada pergi ziarah madrasah lain. Saya pergi madrasah Kelantan ziarah. Masa tu murid madrasah di Kelantan tu, dia meniaga kismis. Dulu ada jual kismis, ingat tak? Kismis Syifa lah, kismis Minda yang RM1 sekotak tu. Kan? Jadi dia bersemangat, dia cerita pada kami, kena berniaga, kan? Jadi kami pun beli lah satu kotak tu kan. Satu kotak tu kan, setiap orang beli, kami ada 5 orang. Setiap orang beli. Balik-balik tu orang lain semua berniaga. Ada seorang kawan saya tu, dia pikul setiap kali waktu makan, dia bawa kismis tu jual pada kawan-kawan. Nampak tak? Saya malu nak buat macam tu. Saya kata nak buat macam mana ni? Kebetulan ayah saya masa tu mengajar di maktab perguruan, kan, pensyarah. Dia pula jaga koperasi. Saya hantar ke koperasi je lah. Malu nak berniaga. Tapi saya rasa tu satu, orang kata apa? Satu teknik yang bagus lah tu. Kita tak menjual, tapi kita hantar ke koperasi. Kan? Walaupun tak suka berniaga, tak pandai berniaga, tapi orang kata apa, skill tu dah ada dah mula-mula tu. Kan? skill nak dapat untung tu dah ada dah, kan? Leverage, betul kan? Kita leverage, cari orang tolong jual, nampak tak? Sebab tu dalam Forever dia lebih kepada kuasa leverage. Masya Allah, kita leverage harta Rexmond, kan? Mendiang Rexmond, dia yang buat apa ladang, dia yang buka kelang, dia yang keluarkan produk, kita leverage dia. Nampak tak? Kita tak perlu pun nak fikir-fikir nak tanam aloe vera, kan? Nak buka kelang dan sebagainya, nak cipta sistem, tak payah, kan? Semua kita leverage saja, kan? Apa yang Rexmond dah bagi pada kita. Nampak tak? Dan juga dalam BOI International, kita leverage Datuk punya sistem. Lagi senang. Mana nak dapat macam ni? Beruntung sebenarnya kita dalam BOI International ni, kan? 9333. Masya Allah. Okey, jadi jangan malu-malu. Okey, dan juga tentang hadis tadi tu sebenarnya kita boleh pakai, tidak ada masalah. Kalau dia kata hadis tu dhaif, tengok yang riwayat yang datang daripada riwayat yang sahih. Masya Allah. Okey. Faham, jelas Ustaz. Lagi gembira lah nak guna hadis tu lepas ni. Betul. Okey. Jadi saya sebenarnya dengan Papa Berry baru ni saya tak ada slide pun. Kan? Dia lebih kepada orang kata apa, tanya je, soal jawab. Okey. Kalau awak ni macam mana? Nak soal ke ataupun nak buka slide? Tapi ni ada soalan lagi ni daripada manager Anis ni, boleh share apa amalan magnet rezeki yang Ustaz amalkan sampai hari ini? Okey. Ada lagi satu, macam mana Ustaz mula sharing Forever kepada prospek? Okey. Okey. Soalan ni pun ada juga yang tanya minggu lepas Papa Berry punya. Apa amalan ni semua tanya amalan ni, Masya Allah, kan? Hebat ni orang ni. Okey, jadi amalan ni macam-macam lah, kan? Kita boleh dapat daripada ustaz-ustaz, dapat daripada guru-guru, okey? Amalkan je. Tapi yang saya amal ada 3S lah. 3S. Apa 3S? Apa 3S? Apa tu 3S? Ada orang type tak? Tulis tak 3S? Sharing, selling, sponsoring. Masya Allah, kan? 3S ni adalah apa dia? Syukur, sabar dan sedekah. Syukur, solat memang kena solat lah, kan? Solat tu wajib. Solat tu wajib, jangan tinggal solat, okey? Jangan tinggal solat. Solat tu wajib, okey? Syukur apa Allah Taala bagi, apa keadaan sekalipun kita syukur. Okey, kita syukur. Kita pergi jumpa orang buat demo. Kita keluar tu dalam keadaan hati kita, niat kita bukan nak jual barang, tapi kita keluar nak sharing.
kita keluar dengan hati yang orang kata apa, telus, yang kita nak sharing saja. Kita nak sharing. Nampak tak? Bila kita jumpa prospek, kita sharing. Sharing sepuas hati, kan? Sebaik mungkin kita bagi. Allah nak bagi dia beli produk itu terpulang pada Allah. Nak bagi dia, Allah nak bagi kita jadi dia ahli, kita terima. Allah nak bagi kita VIP, alhamdulillah, kita terima. Dia reject pun alhamdulillah. Kan? Sebab apa? Niat yang kita pergi asalnya kita nak sharing dah tercapai. Lepas tu kita naik orang lain pula. Nampak tak? Jadi bila kita sentiasa buat benda tu, okey, kita akan dapat belajar. Tahu, kita akan dapat temui mana kita punya kekuatan kita. Nampak tak? Sebab setiap orang dia punya kekuatan tak sama. Kekuatan dia tak sama. Okey, bila kita sentiasa sharing 100 kali, 200 kali buat demo, GEP, di situ kita akan jumpa kat mana sebenarnya kelebihan saya. Kat mana sebenarnya kekuatan kita sendiri. Kita tak boleh nak ikut cara orang, kan? Kita tak boleh ikut cara dia tak boleh, kan? Tapi sebab tu kita kena sentiasa buat setiap hari jumpa orang, jangan berhenti. Ulang. Dan kita boleh belajar, kita jumpa orang ni, kita cakap macam ni, orang ni tak join. Tak join ahli. Sebab apa? Mungkin ada sebab. Kita balik, kita cuba muhasabah. Aku silap cakap kot. Cuba esok aku nak jumpa orang ni, aku tak cakap benda ni. Aku cakap benda lain pula. Nampak tak? Di situ dia akan membantu kita tahu, menemui kat mana kita punya kekuatan kita. Nampak tak? Okey? Jadi syukur kita kena sentiasa syukur, bangun pagi syukur, okey, sharing kesyukuran. Sebab tu Datuk buat teppanyaki untuk sharing kesyukuran. Nampak tak? Syukur. Bila kita banyak bersyukur ni, Allah SWT sangat sayang pada kita, sehingga Allah SWT beritahu, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu banyak bersyukur, Allah suka dan Allah bagi banyak lagi benda untuk tengok kita bersyukur. Allah sangat suka tengok hamba-Nya bersyukur. Okey, bila kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi, maka Allah akan bagi lagi. Allah akan bagi lagi, banyak lagi Allah bagi, supaya Allah nak tengok kita ni bersyukur. Nampak tak? Bila kita kufur, kita banyak condemn, kita banyak komen, kita banyak tak syukur dengan nikmat Allah ni, kan? Jadi Allah tak akan bagi pada kita. Okey, Allah akan tarik semua apa yang ada pada kita. Nampak tak? Sebab itu kita kena bersyukur. Okey. Contohnya apa? Sabar. Sabar ni penting. Kan? Kalau tak sabar macam mana nak jadi jutawan? Kan? Tak sabar macam mana jadi CBM? Nampak tak? Kena sabar. Apa saja ujian cabaran yang Allah bagi, kena sabar. Allah nak test kita dulu. Nampak tak? Nak bagi jadi jutawan ni bukan senang-senang. Ingat senang-senang ke nak jadi jutawan? Mesti kena ada hati sebesar lautan, seluas lautan. Tak boleh cepat-cepat sentak, cepat koyak, cepat merajuk. Ini bukan apa ciri-ciri orang jutawan ni. Nampak tak? Okey. Jadi kita kena sabar. Setiap kejayaan yang kita nak kecapi, dia mesti ada cabaran. Okey, sabar. Okey, jangan cepat melenting. Kalau downline, kan, kalau kita suruh masuk kelas, tak masuk kelas, kan, kita suruh buat 5 sisi, tak buat 5 sisi, suruh action, tak buat action, tak pergi demo. Kita dulu kena sabar, kan. Kadang-kadang macam-macam perangai manusia ni, kan, dengan customer, dengan prospek, dengan downline, dengan team, masya-Allah, banyak benda, okey, yang Allah akan uji kita sebelum Allah bagi kejayaan pada kita. Jadi kita kena sabar, okey. Jangan cepat melenting, okey. Dan yang ketiga adalah sedekah. Sedekah adalah pintu rezeki. Banyak kita bagi, banyak lagi Allah akan bagi pada kita. Sedekah, kena latih diri setiap hari bagi sedekah. Sedekah ni tak mesti banyak. Tak mesti banyak. RM1 pun niat sedekah jadi sedekah. Nampak tak? Jadi sedekah. Latih diri kita sedekah. Sebab nanti Allah nak bagi kita jadi jutawan ni, Allah nak tengok kita ni macam mana? Suka bagi sedekah tak? Baru Allah bagi harta banyak pada kita. Sebab kita akan berkongsi rezeki tu. Okey?
Okey. Seterusnya, ni apa? Sahabat kita tarik panjang ni. Kak Rawani dan baca. Allahu akbar. Okey, Yes, sedekah adalah magnet rezeki. Okey. Okey. Saya bacakan ya, Ustaz. Sedekah merupakan magnet rezeki. Tapi adakah berdosa jika saya tak layan orang yang meminta sedekah kepada orang yang tak nak usaha, asyik meminta-minta? Saya pernah beri bantuan padanya ketika PKP. Pernah ajak beberapa kali buat bisnes, katanya syarat tengah pregnant, lepas bersalin dan berpantang, ajak lagi, ada alasan lagi. Tapi selalu meminta duit, katanya dia dan anak-anaknya kelaparan, Allahuakbar, dan tiada duit untuk beli susu dan pampers. Ajak bisnes ada alasan. Siap bagi tips jika tak nak buat forever, buat bisnes jual nasi lemak depan rumah pun ada juga alasan. Tapi tetap meminta. Adakah berdosa jika saya tidak membantu? Ni daripada Nur Hidayah. Ni dia rasa salah lah ni. Okey. Satu lagi kita bagi tu kita niat apa? Okey, kalau kita bagi kita nak bantu, maksudnya kita tidak ada apa, kita bagi tu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Okey? Kita bagi tu tanpa kita mengharapkan sesuatu lah daripada dia. Nampak tak? Kita bagi tu seikhlas hati, semampu yang kita bagi. Okey? Dia pula, itu masalah dia. Nampak tak? Itu masalah dia yang kita kena orang kata apa, bantu dia lah. Bantu dia dari segi teruskan bagi semangat kepada dia. Mungkin dia kadang-kadang dia bukan tak nak berniaga. Okey, mungkin dia ada alasan dia lah. Kan dia ada kenapa dia tak nak berniaga dan sebagainya. Itu terpulang pada dia. Itu tak jadi kita punya masalah lah kan. Tak jadi tanggungjawab pada kita. Sekiranya kita dah bantu dia, kita dah bagi tip, kita dah bagi jalan kepada dia, tapi dia tak nak buat, itu masalah dia. Okey? Itu kita dah tidak ada tanggungjawab lagi lah. Tapi sekiranya dia minta sebenarnya kalau kita bagi, itu adalah rezeki kita. Itu adalah orang kata apa, kita punya pahala lah, bakti kita lah, kebaikan kita lah. Dia minta kita bagi. Okey, jangan kita hentikan sedekah kita sebab kita marah pada dia. Nampak tak? Kita marah, kita tak suka dia, kita dah suruh dia buat tapi dia tak buat. Tapi dia minta pada kita, Allahu Akbar. Itulah salah satu orang kata apa, Allah nak uji kita sebenarnya. Okey? Bagi kita teruskan bagi semampu kita. Kalau benda tu memang depan mata kita, ada anak kecil kan, dan dia memerlukan nak beli susu, saya tak boleh dengar benda macam ni kan. Yang dia tak nak tu, itu masalah dia. Nampak tak? Tapi kalau dia dah sampai satu tahap dia minta pada kita dan kita nampak dia sangat memerlukan, itulah waktunya Allah SWT sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita. Bukan saja Allah uji dia, tapi sebenarnya Allah uji kita. Tengok kita macam mana. Adakah kita bagi ni kerana Allah, ataupun kita tak bagi kerana kita geram kat dia. Nampak tak? Jika kita tengok depan mata kita keadaan dia yang sangat memerlukan dan kita bagi masa tu, yakinlah Allah akan bagi 10 jalan rezeki untuk kita. Allah akan buka bermacam-macam pintu rezeki, berbagai-bagai pintu rezeki kepada kita. Sebab kita bagi atas ihsan. Ihsan kita sebagai seorang saudara. Seorang saudara kepada dia, kenalan kita, walaupun dia tak nak berusaha, tapi kita tengok anak-anak bukan salah anak-anak, okey, tapi salah diri dia. Okey, tapi kita bagi atas dasar kita nak membantu. Bagi teruskan bagi, tapi jangan bagi sehingga kita susah. Okey, jangan memudaratkan kita. Kita bagi setakat yang kita mampu saja. Sekiranya dia minta. Okey? Insya-Allah kita terus berbakti kepada dia, satu hari nanti Allah akan buka pintu hati dia. Nampak tak? Satu hari Allah akan bagi jalan. Allah akan buka. Sebenarnya kita dah bagi jalan, kita bagi cara, tapi Allah tak buka, Allah tak bagi taufik kepada dia. Nampak tak? Insya-Allah dengan kita
teruskan membantu, teruskan jaga hubungan, teruskan buat baik, buat ihsan kepada dia. Okey, insya-Allah Allah akan buka pintu hati dia, dia akan buat sesuatu. Ataupun sekiranya dia tetap macam tu, tapi kita teruskan dengan kebaikan kita, yakinlah mungkin sebab kita bersabar dengan makhluk yang macam ni, Allah hujani kita dengan rezeki-rezeki yang tak disangka-sangka. Kita sabar dengan orang-orang yang macam ni, Allah akan buka rezeki, pintu rezeki daripada jalan yang kita tak sangka-sangka. Sabarlah. Kan? Sabarlah. Itu ujian untuk kita sebenarnya. Okey, masya-Allah. Betul. Setuju tu Ustaz. Kita tak ada apa, bukan memberi tanpa tapi, memberi tanpa nanti, memberi tanpa sebablah, tanpa sebab tanpa sebab. Betul tu. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, Kak Wani nak tanya soalan ni ke Ustaz? Okey Ustaz, saya nak tanya, okey Ustaz ada buat vision board. Macam mana Ustaz, kalau Ustaz ada buat, macam mana Ustaz buat vision board? Macam mana Ustaz praktikkan? Kalau ada lah. Okey. Memang ada. Upline kita memang suruh lah. Kan? Memang suruh. Walaupun benda tu kita rasa pelik, aku tak pernah buat lah benda ni. Kan? Benda ni aku tak pernah buat, apa salah kan? Kadang-kadang kita rasa geram juga, apa salah upline suruh buat benda macam ni. Kan? Sebenarnya, Allahu Akbar. Kan? Kita ego sebenarnya. Kita ingat kita ustaz kita dah bagus. Sebenarnya, kita pun masih lagi belajar. Okey, dream board, vision board. Sebenarnya, dream board ni adalah salah satu cara kita nak teruskan kita punya doa kepada Allah. Cara kita nak doa secara berterusan. Doa secara berterusan. Dan kita, sebab apa? Kita BY ataupun kita punya dream, kita punya impian ni tak salah. Tak salah selagi dia baik, selagi dia betul, dia adalah benda yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Impian kita adalah satu benda yang nak ubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Betul tak? Mana ada orang dia punya dream board dia depan nanti dia nak jadi miskin? Mana ada? Kan? Depan nanti dia nak jadi perompak. Depan nanti dia nak jadi orang yang zalim. Mana ada? Dream board ni adalah benda yang baik. Benda yang baik, kan? Kenapa kita tak buat? Jadi oleh kerana upline saya ni paksa-paksa, saya buat jugalah kan. Buat juga untuk sebenarnya untuk tenangkan hati, untuk apa? Untuk orang kata apa? Orang kata untuk ambil hati dia lah kan, untuk ambil hati dia. Saya pernah buat. Saya ingat lagi. Saya buat dream board 2018. Saya tulis, saya nak tunjuk kat dia kan. Saya nak jadi CBM, saya nak pergi umrah, saya nak F2D, saya nak beli rumah. Dan memang betul apa kata leader-leader kita kan, 80% apa yang kita buat, apa yang kita tulis pada dream board ataupun vision board kita tercapai. Masa tu baru kita rasa alamak, kan? Betul lah, kan? Sebab apa? Bila ada dream board, bila ada vision board, itu adalah satu cara untuk kita doa dan harap dengan Allah secara berterusan. Secara berterusan. Anda tak percaya hari ni, cuba anda buat. Cuba buat. Nampak tak? Cuba anda buat. InsyaAllah saya yakin 80% apa yang kita tulis pada dream board, apa yang kita tampal, apa yang kita buat, insya-Allah capai. Sebab apa? Doa berterusan. Itu dipanggil doa berterusan. Kalau kita kata hari ni kita nak F2D, tapi esok kita dah lupa dah. Kita dah lupa dah nak doa F2D. Tapi cuba tampal dalam bilik. Cuba tampal tempat yang kita selalu tengok. Kat cermin ke, kat almari ke, kan? Dekat dinding ke, kan? Bila kita tengok dengan automatik kita akan doa. Ya Allah, kan? F2D, ya Allah aku nak capai F2D, ya Allah, kan? Allah akan buka cara. Allah akan buka jalan yang kita pun tak tahu. Yang kita pun tak, orang kata apa, kita tak sangka kan Allah nak bagi. Sebenarnya adalah daripada doa berterusan. Sebenarnya dream board itu adalah untuk nak latih kita doa dan harap pada Allah secara berterusan. Itu saja. Okey,
Semua kena buat InsyaAllah yang hadir pada malam ni. Berapa orang? 63 orang. Semua kita buat dream board. Jangan ingat benda tu satu benda yang kata apa, alah benda macam main-main je kan. Benda-benda macam main-main je kan. Betul ke macam ni kan? Anggap benda tu tak penting tapi cuba buat. Saya dah buat. Saya dah buat dan saya capai. CBM capai. Tahun tu juga saya dapat pergi umrah. Kan? Saya dapat beli rumah. Saya dapat beli kereta. Saya dapat beli tanah. Semua daripada apa yang kita dapat daripada Forever. Apa yang tak dapat? Semua dapat. Habis tu buat lagi. Untuk tahun depan pula. Kan? Buat lagi. Kalau yang tak capai, cuba anda tengok. Mesti anda tak buat dream board. Salahkan diri sendiri. Jangan salah orang lain. Okey, buat. Benda tu sebenarnya mungkinlah kita anggap benda tu alamat peliknya kan. Macam tak ada dalam Islam kan. Macam Nabi tak ajar je kan. Macam bid'ah je. Bukan. Sebenarnya benda tu nak bawa kita, nak ajar kita supaya kita doa dan harap kepada Allah secara berterusan. Setiap hari, setiap kali kita tengok tempat tu kita akan doa. Sebenarnya upline kita ajar benda yang betul sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ego kan? Kita sombong, kita ingat kita dah bagus. Okey? Kita tak nak ikut tu bukan sebab apa pun, sebab kita rasa kita ego lah, itu je sebenarnya. Buang ego, okey, buang malas, buang segan, buang alasan, bina kejayaan, cipta kejayaan insya-Allah. Follow apply apa-apa. InsyaAllah. Ya Allah, terus meremang bulu roma kita orang. Okey. Jadi kena buatlah, ikut ustaz dah buat kan. Jadi kita buat. Betul. Sekarang kita dah nampak dah kenapa kita kena buat tu dari segi apa Islamik dia kan. Jadi kita kena buatlah. Boleh semua orang akan buat vision board yang betul-betul vision board yang kita betul-betul nak. Okey. Terima kasih ustaz. Nanti tunjuk pada upline. Yes, kena tunjuk pada upline. Tunjuk, dia nak tengok nanti semua buat. Buatlah, jangan rasa macam alamak, macam pelik, jangan rasa pelik. Kan? Sebenarnya kita nak kan? Kita nak kereta apa? Kereta BMW contohnya. Siri, berapa siri? Berapa? Tu ambil gambar tampal. Tunjuk. Insya-Allah kita dapatnya. Insya-Allah satu kita akan dapat. Okey. Betul, setuju sangat-sangat. Okey, kena semangat terus buat. Lepas ni dah habis ni kelas talk malam ni terus buat. Pergi cari gambar, gunting dalam magazine kan? Print. Okey, termasuk ni nak dapat apa kat Forever. Sekarang ni SQ pun dah bagi version board. Dah bagi template kan? Dah bagi template. Buat dengan Canva pun boleh, buat dengan PowerPoint pun boleh. Tampal-tampal je, kan? Hantar pada upline. Okay, tak nak dengar kata Kak Wani tak apa. Tapi dengar kata Ustaz. Ustaz buat. Suka buat. Okay. Semua Ustaz dapat. Masya-Allah. Okay. Okay, Ustaz. Itulah nampaknya pun dah cukup masa. Soalan itulah tadi apa yang soalan yang memang saya ni kan nak tanya tu dah terjawab semua. Ya Allah, saya dapat rasakan apa yang Ustaz sampaikan malam ni memang sangat-sangat berbaloi. Kita orang menjadi orang yang terpilih. Insan-insan yang terpilih dapat masuk dalam special talk dengan Ustaz malam ni. Okey, jadi siapa yang rasa bersyukur sangat-sangat jadi insan terpilih malam ni? Nak cakap apa? Cakap Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kan. Okey, moga Allah kabulkan semua doa Ustaz. Okey, secepat yang Ustaz nak. Amin. Okey, amin rabbal alamin. Dan Ustaz, kita doakan Ustaz Ahmad Izzuddin capai GLT di Forever. Amin. Kita nak tengok Ustaz pertama yang menjadi GLT. Okey. Amin ya rabbal alamin. Okey, tadi Ustaz yang pertama capai 1 juta. Ini Ustaz yang pertama capai GLT di Forever. Amin ya rabbal alamin. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih semua yang menyertai. Moga jadi manfaat kat korang dunia sampai akhirat. Itu je yang Kak Wani dan Ustaz harap-harapkan. Okey? Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Saya dah ambil gambar dah semua tadi. Nanti saya share. Nanti saya share. Nak beritahu sikit. Ya Ustaz. Sepanjang kita punya meeting kita malam ni, saya minta maaf.
sekiranya ada apa-apa silap, cakap dan sebagainya. Minta maaf ya. Dan saya doakan anda semua yang hadir pada malam ni semuanya berjaya mencapai impian anda dunia akhirat. Jumpa anda Amin. di pentas dunia insya-Allah. Amin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey semua, jadi kita habis di sini, nanti insya-Allah kita ada rezeki kita jumpa lagi di program di rancangan yang seterusnya. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Kak Wani pun minta maaf kalau ada tersalah ya. Ini yang terbaik kita dapat lakukan pada hari ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okay, assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi Okay. wabarakatuh. Bye.